Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu ingin untuk menghitung akan banyaknya dan luasnya nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan disebutkan dalam ayat itu adalah nikmat Allah, yaitu satu nikmat. Tak menyebut tentang nikmat-nikmat, satu nikmat saja pun tak terhitung. Banyaknya di sebaliknya daripada sekian banyak nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk bersyukur akan nikmat tersebut. So itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dilihat beribadah dengan penuh kesungguhan sehingga bengkak kaki baginda Rasulullah, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah engkau ya Rasulullah sudah pun diampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Yang ini maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah sepatutnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sebab itu dalam syukur yang sebenar itu bukan hanya dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, tetapi kita mempergunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu daripada tubuh badan kita, baik itu kesihatan yang diberikan, masa, umur yang diberikan oleh Allah, harta dan sebagainya, kepada perkara-perkara yang diredai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syukur yang sebenarnya. Maka sebab itu kalau kita muhasabah dan nilai kepada diri kita, adakah segala nikmat yang Allah berikan dan peruntukkan kepada kita selama ini, agaknya ke manakah yang telah pun kita gunakan? Adakah gunakan benar-benar perkara itu dengan perkara yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya perkara-perkara minta maaf, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah nilai sama ada kita ini menjadi abdan syakura, hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya. Sebab pengabdian ini kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata Imam Nawawi, kita mempunyai beberapa peringkat. Sebab apabila kita sebut tentang ikhlas, ada beberapa peringkat keikhlasan, dan ada yang disebutkan lawannya adalah riya ataupun sama sekali tidak ikhlas. Disebutkan bahawa dalam ibadah ini ada orang-orang yang beribadah seperti seorang yang disebutkan sebagai hamba, iaitu hamba kepada Tuhan. Kenapa kamu ni buat satu ini? Kerana saya hamba, saya kena patuh, saya kena buatlah, dan Tuhan suruh nak buat macam mana, itu je. Ini disebutkan ibadah peringkat penghambaan. Yang keduanya adalah ibadah peringkat perniagaan. Macam mana? Buat sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan balasan. Macam orang berniaga, keluarkan modal, maka dia nak dapatkan keuntungan. Dia jual sesuatu barang, maka dia nak dapatkan keuntungan. Ini peringkat yang kedua dalam ibadah. Dan kita kebanyakan ada dalam kategori itu. Kenapa nak buat ni? Dapat pahala. Kenapa nak dapat syurga? Maka kita masih mungkin dalam keikhlasan peringkat perniagaan di dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak salah, boleh. Sebab Allah tawarkan kepada kita, bagi orang yang melaksanakan sesuatu amal ibadah itu, ganjaran-ganjaran sekian yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis dan sebagainya. Seperti contohnya solat qabla subuh atau solat sunat fajar, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, ditawarkan daripada tawaran yang besar, kemudian ditawarkan dengan syurga yang indah. Maka kebanyakan kadang-kadang permulaan bagi orang itu di dalam amal ibadah untuk mendapatkan pulangan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi peringkat yang paling tinggi di dalam amal keikhlasan itu adalah orang yang beramal ibadah kepada Allah kerana bersyukur dengan kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana baginda Rasulullah. Semakin bertambah nikmat, semakin bersyukur, semakin ibadah kepada Allah, bukan semakin lalai, bukan semakin jauh. Dan ini yang kita nak kena ukur kepada diri kita. Pertambahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu setiap hari semakin bertambah.
Sebagai satu perkara yang paling mudah untuk kita faham penambahan nikmat itu, pertambahan umur kita, pertambahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bertambah daripada nikmat. Setiap hari bertambah. Setiap kita membuka mata kita, bermakna bertambahlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat ini disebutkan summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kamu itu pasti akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sebab itu para salafun salih, para salihin, mereka bertambah nikmat, bertambahlah mereka itu dalam ibadah kepada Allah. Seperti mana yang mereka belajar daripada Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sudah diberikan jaminan oleh Allah oleh baginda Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekian 10 sahabat yang sudah pun diberi jaminan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Tapi adakah merosot daripada amalan mereka? Adakah kurang daripada amalnya? Tak, sebaliknya bertambah. Sehingga pernah orang tanya kepada Sayyidina Umar, bukankah engkau sudah diberikan bisyarah, kabar gembira oleh Nabi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga? Maka dia mengatakan, ya betul, tapi aku mesti untuk nak menunjukkan rasa syukur atas kurniaan tadi oleh Allah SWT. Dan yang keduanya aku bimbang, kalau janji itu ada syarat dan syarat itu tak kupenuhi. Nah, ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar hatinya itu faham dengan segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sangat-sangat menghargai daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bersyukur ini dalam erti kata menghargai akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghargaan itulah hendaklah digambarkan kepada Allah dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita tengok balik bagaimanakah kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imma kita ini hamba yang bersyukur ataupun sebaliknya. Kata Sayyidina Umar ketika mana dia di depan Kaabah berdoa kepada Allah, Allah menja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Sehingga sahabat yang ada di sebelah mengatakan, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, bukankah kita sepatutnya berdoa untuk menjadi golongan yang ramai? Kenapa nak jadi golongan yang sedikit? Dia mengatakan, tidakkah kamu dengar firman Allah yang mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Maka aku nak masuk golongan sedikit itu, iaitu hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan ini, kemana agaknya yang kita gunakan. Sebab itu disebutkan man husiba udziba, barang siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi satu ketika menyatakan man husiba udziba, kata Nabi, siapa yang dihisab pasti akan diazab oleh Allah. Maka Sayyidatina Aisyah takut, ya Rasulullah, bukankah dalam Al-Quran Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman itu hisaban yasira, untuk diberikan hisab yang sederhana, yang sedang-sedang, yang biasa-biasa, yang mudah dan diringankan oleh Allah. Nabi kata, na'am, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalaulah Allah detail untuk nak pergi hisab segala amal manusia itu, semua manusia akan dihadap oleh Allah. Ialah kalau kita sendiri pun hisab. Sekarang ini kita boleh hisab untuk diri kita, ini hasibu qabla an tuhasabu itu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, sebelum kamu dihitung. Agak-agak kalau kita hitung detail setiap saat kita, mana banyak kita ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah. Habislah kalau yang itu saja dihisab oleh Allah, kita pasti gagal. Sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah Allah mengatakan, bukan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah kita sudah menunaikan hak kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hak penghambaan itu? Tetapi kata Ibnu Abbas, illa liya'budun itu bukan hanya bermakna pengabdian. Illa liya'budun adalah illa liya'rifun, adalah untuk mengenal kepada Allah. Nah, hari ini soalan dia, dalam kita beramal, dalam kita ibadah, dalam kita buat sesuatu kebaikan, adakah dengan kita ibadah, dengan kita kenal, kita melakukan kebaikan itu,
adalah membawa kita benar-benar kenal kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita syok sendiri, atau kita rasa kita yang semakin mulia apabila kita buat kebaikan. Ini masalahnya. Yang ini nak balik kepada keikhlasan. Sebab itu sebenarnya dalam segala pengabdian itu, sebenarnya tujuan dan matlamatnya adalah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita lakukan ibadah, semakin kita kenal kepada Allah. Sebab itu orang yang ibadah kepada Allah, semakin ibadah semakin tawaduk, semakin tunduk, semakin jatuh dirinya di hadapan Allah, sebab semakin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia belajar ilmu, semakin dia kenal kepada Allah, semakin bersungguh ibadahnya dan semakin tunduk dan juga patuh kepada Allah. Tapi kalau kita belajar, kita semakin sombong, kita merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain dan sebagainya. Bermakna tujuan matlamat di dalam pengabdian dan belajar ilmu untuk mengenal kepada Allah itu kita gagal. Kita belajar solat, kita belajar fiqh contohnya solat, kita belajar hadis bagaimanakah cara baginda Rasulullah solat. Tapi kita belajar menumbuhkan rasa sombong, kita tengok orang lain semuanya salah, kita yang paling betul. Maknanya matlamat daripada kita belajar tadi dah salah dah. Sepatutnya semakin kita belajar, tahu cara bagaimanakah yang paling benar di dalam kita ini melakukan amal ibadah, semakin kita kenal kepada Allah, semakin tawaduk, semakin rendah diri kita. Dan inilah sebenarnya matlamat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba adalah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Maka apabila seseorang itu kenal kepada Allah, maka dia akan kenal kepada dirinya sendiri. Dan orang-orang yang tak kenal kepada Allah, maka dia tak kenal kepada dirinya, maka dia melakukan perkara-perkara yang menzalimi kepada dirinya. Innal insana la zalumun kafar, disebutkan sesungguhnya manusia itu adalah menzalimi diri mereka, selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Kenapa? Kerana mereka tak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak supaya manusia kenal kepada Allah, maka Allah utuskan rahmatan lil alamin, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan di dalam kehidupan. Kita hidup di dunia ini untuk dapat kesejahteraan, keamanan, keredaan Allah, rahmat daripada Allah. Itu matlamat kita. Kalau ada matlamat yang lain, bukan. Tak, kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu adalah yang paling besar matlamat manusia. Kalau matlamat kita hanya harta, kesenangan, kekayaan, berapa lama kita boleh duduk di dunia ini? Tapi matlamat kita keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila hancur ataupun kita sudah keluar daripada dunia ini pun, keredaan Allah itu akan kekal di mana pun kita berada, wa imma di alam barzakh ataupun nanti di akhirat. Maka matlamat kita yang sepatutnya kita kejar dalam kehidupan duniawi ini adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastilah orang-orang yang beriman matlamatnya lebih jauh, bukan hanya dunia ini. Bukan hanya 20 tahun yang akan datang, kononnya kita akan ada memiliki sesuatu keadaan apa saja yang kita ingin hasratkan dan sebagainya. Tak, orang beriman matlamatnya lebih jauh. Yang Nabi mengatakan la aisyu illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi berbanding kehidupan akhirat. Kata Nabi, ketika melihat apa saja dugaan duniawi, keindahan duniawi, kalau tengok ada nikmat-nikmat, tengok kenderaan yang hebat, tengok bangunan atau rumah yang hebat, Nabi sebut tidak ada kehidupan yang kekal abadi kecuali kehidupan akhirat. Sebagai apa? Sebagai untuk nak mencipta qanaah, merasa cukup dengan apa yang digunakan oleh Allah, bukan nak kejar. Tak salah untuk kita nak lebih baik kehidupan kita, memang kita disuruh untuk memperbaiki dan juga untuk memperelok kehidupan kita. Tetapi matlamat mesti lebih jauh. Apa dia? Akhirat. Maka dua perkara ini sebenarnya sepatutnya menjadi matlamat utama orang-orang yang beriman, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk berjaya nanti di akhirat, untuk selamat di akhirat, di negeri yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Imam Ghazali mengatakan, kalaulah dunia ini ibarat tembikar yang dibuat daripada emas, cantik, sedang akhirat itu tembikar daripada tanah liat yang tak berapa cantik seperti emas, tapi yang emas ni akan hancur, akan musnah. Sedangkan tembikar yang biasa-biasa ni akan kekal terus. Agaknya mana yang kita pilih? Kalau orang yang bijak, pasti dia pilih yang tembikar yang biasa-biasa ni sebab dia kekal terus, elok boleh guna sampai bila-bila.
Yang ni kalau beli sekejap dia akan hancur walaupun dia daripada emas. Kalau orang yang bijak, tapi kerana kita ni ambil tengok hanya keindahan saja, maka kita akan ambil yang emas tu walaupun kita tahu nanti dia akan habis dan kita akan tak boleh untuk ada bekas lagi ataupun daripada tembikar itu. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan begitu. Hakikat sebenar tembikar yang dunia ini ibarat tembikar daripada yang buruk tu, yang daripada tanah liat tu, yang akan hancur. Akhirat itu tembikar daripada emas yang akan kekal. Cuma dikelirukan saja. Yang akhirnya kita ditipu dan memilih kepada yang sementara itu. Dan dua matlamat yang kita sebutkan tadi, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan kesejahteraan keselamatan di akhirat, hanya ada satu jalan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang nak mendapatkan keredaan Allah, rahmat Allah, dan untuk orang yang ingin untuk mendapatkan akhirat, untuk selamat, untuk sejahtera di akhirat. Dan hendaklah dia berzikir sebanyak-banyaknya. Jadi nak dapat ridha Allah, nak dapat selamat akhirat, kena ikut Nabi sebagai contoh. Nak jadikan Nabi sebagai contoh, kita kata senang hari ni, tak apa, kita belajar hadis, kita tahu sunnah, kita tengok dalam riwayat. Naam, itu salah satu jalan. Sebenarnya kunci utama dalam kita nak contoh Nabi, jadikan Nabi sebagai role model, kuncinya adalah mahabbah, cinta. Sebab hari ini kita tengok betapa besar kuasa cinta. Sehingga dengan cinta ini kita tengok orang sanggup untuk contoh dan tiru orang yang dia cinta, yang dia minat sungguh tu. Bahkan hari ini hatta sampai dah besar, kalau dulu minat yang hero-hero yang masa kecil dulu sampai besar terbawa-bawa. Sampai besar bilik dia dihiasi dengan kartun-kartun hero dia tu, gambar-gambar ataupun alat-alat yang dia beli. Sampai sekarang Allah alam sini ada tidak Allah alam lah, tapi tak ada lah. Kereta dia pun dia letakkan simbol hero dia tu, punya mempengaruhi sungguh. Nak cerita kata cinta ini, minat ini sangat memberi kesan kepada jiwa, sehingga membentuk kepada kepribadiannya dan cara hidup dia, dan bahkan dari apa yang dia cenderung kepadanya. Maksudnya kunci di dalam untuk kita mengikuti Nabi SAW itu yang mesti ada pada kita adalah mahabbah, cinta kepada Nabi SAW. Sebab itu ada orang mengatakan kita kena amal lah, kita kena buat sunnah lah. Betul. Sebenarnya bentuk amalan yang paling besar di dalam segala amalan-amalan, di dalam mengikuti sunnah ataupun kita nak ikut akhlak Nabi, amalan paling besar yang kita sekarang ini kena amal dan kita kena cuba buat, apa dia? Iaitu jatuh cinta kepada Nabi. Kita kena buat. Itu amalan kita. Itu maknanya kita kena berusaha untuk buat perkara apa? Kita kena cinta kepada Nabi SAW. Sebab cinta ini dia perlu untuk dicipta, ataupun kita perlu untuk nak asuh cinta itu. Pertama kita jumpa, kemudian kita bercakap, kemudian kita berkenal, baru kita susun atur, akhirnya naik kepada cinta. Tapi Nabi kita SAW sudah tak ada macam mana, bukan dengan kita. Tetapi oleh kerana Nabi itu sentiasa bersama dengan kita, maksudnya macam mana? Iaitu baginda Rasulullah SAW walaupun sudah pun berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, akan tetapi Nabi SAW disebutkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita umatnya mendapatkan keuntungan yang besar dengan berkat Nabi SAW. Sebab itu dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah, kalau lihat tentang kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, luar biasa banyaknya kelebihan yang sepatutnya kita syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tak pilih, kita tak pilih. Allah yang memilih kita ini untuk digolongkan dalam golongan umat Nabi Muhammad. Sedangkan umat-umat dulu nak jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi-Nabi pun nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pun ketika melihat satu kaum, satu umat yang mempunyai kelebihan yang banyak, masuk syurga paling awal, ada umat ni dia lihat
Masya Allah, kalau bertaubat senang, menyesal dengan perbuatannya, tinggalkan perbuatan yang maksiat itu, berazam tak ulangi, Allah ampunkan. Ya Allah, jadikan umat ini umat aku. Kata Allah, tak, ini umat Nabi Muhammad. Tengok lagi ada umat yang mana ketika nanti akan masuk syurga yang lebih awal. Ya Allah, jadikan ini umatku. Kata Allah, tak, ini umat Nabi Muhammad. Sekian banyak kelebihan dia tengok kepada umat, dia minta kalau boleh umat tu jadi umat dia. Tapi Allah kata tak, ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Akhirnya kata, ya Allah, kalaulah mereka tak boleh jadi umatku, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi tak dapat juga. Tapi kita ni tiba-tiba tak minta pun, Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Dapat kelebihan yang luar biasa. Bertaubat perlu hanya dengan menyesal apa yang kita buat, kemudian tinggalkan, berazam tak ulang balik. Habis diterima taubat kita oleh Allah. Tapi umat dahulu, macam mana nak taubat? Faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu. Bahkan di antara disebutkan cara bunuh itu adalah saling berbunuhan. Dulu ketika Nabi Musa turun daripada Tur Sina, tengok kaumnya sesat kepada Samiri yang telah pun menggunakan sihir dia, kepandaian dia untuk menipu dan memurtadkan kepada umat Nabi Musa ketika itu. Akhirnya bertaubat kepada Allah, Allah suruh untuk bunuh. Disebutkan di antara cara bunuh itu adalah saling berbunuhan. Akhirnya mereka balik kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kami nak berbunuhan macam mana? Di depan kami mungkin ayah, kami yang boleh nampak mak, boleh nampak adik-beradik, boleh nampak keluarga. Tak sanggup kami nak membunuh. Akhirnya digelapkan alam ketika itu oleh Allah SWT. Gelap, akhirnya mereka saling berbunuhan dan mati. Itu cara untuk bertaubat di zaman itu. Kita tak perlu. Ini kelebihan kita kepada Muhammad SAW. Apa pun sejarah kita, apa pun background kita, apa pun yang pernah kita buat dulu, kita ada peluang yang diberikan oleh Allah untuk bertaubat. Tak pernah ditutup pintunya oleh Allah SWT, sehingga ketenggorokan pun Allah masih menunggu dan menanti taubat kita kepada Allah SWT. Ini kelebihan kepada Muhammad. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nak dapat ridha Allah, nak dapat yang namanya daripada kesejahteraan, keselamatan akhirat, kena contoh Nabi Muhammad SAW. Nak contoh Nabi, kuncinya adalah mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat kita tengok adalah merupakan contoh orang yang paling cinta kepada Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa. Sehingga apa saja yang Nabi buat, mereka akan contoh. Apa saja yang Nabi buat, mereka akan contoh. Hatta perkara-perkara yang asasnya biasa, tak ada apa-apa macam nampaknya, tapi dicontohi. Seperti Abdullah bin Umar, yang kalau berjalan di tempat laluan yang biasa dilalui oleh Nabi, dia jalan yang sama. Kalau Nabi pernah duduk ada pokok, Nabi pun pusing pokok tu. Kemudian Nabi, hari itu pokok tu dah ditebang, tak ada pokok dah. Tak, tempat tu dia masih lagi pusing juga jalan. Macam pusing kemudian jalan. Kenapa ni? Dulu Nabi pernah pusing kat sini, aku pun pusing juga. Punyalah cintanya kepada Nabi. Apa saja Nabi buat, dia buat. Luar biasa Abdullah bin Umar. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW yang sangat dahsyat. Begitulah para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar As-Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat terkesan dengan baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi itu menjadi role model kehidupan mereka itu. Sebab apa? Mereka betul-betul kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Soalan kita, kenapa yang kita susah sangat nak buat sunnah baginda Rasulullah? Dan selama ini yang kita belajar, yang mungkin ustaz-ustaz dah datang bagi tahu kepada kita, bahkan mungkin setiap hari ada penambahan ilmu yang kita dapat atau sunnah akhlak Nabi SAW. Kita tanya kepada diri kita, dari sunnah, sekian sunnah yang kita dah tahu dah. Bukan yang tak tahu, yang tak tahu banyak lagi mungkin. Yang tahu ni, daripada akhlak ataupun daripada sunnah Nabi yang kita tahu, berapa banyak yang kita buat? Banyak kita buat ke banyak kita tak buat? Dah tahu dah tapi tak buat. Kenapa agaknya? Kenapa tak ada rasa-rasa teringin, rasa nak buat sunnah itu? Atau teringat nak buat sunnah Nabi sedangkan kita tahu tapi tak buat? Kenapa agak-agak? Sebab kurangnya cinta itu. Tapi kalaulah orang yang cinta tu, dia pasti akan buat. Sebab tanda cinta yang sebenar itu adalah dia akan ikut dan turuti orang yang dia cintai. Itu dia cinta yang begitu luar biasa. Tapi sekian banyak sunnah yang kita tahu, akhlak yang kita belajar,
Berapa banyak agaknya kita buat yang kita tahu, apatah lagi yang kita tak tahu. Apatah lagi yang kita tak tahu. Sebab itu dulu para salafun salih mereka di dalam ittiba' sunnah ini luar biasa. Sungguh mereka dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di dalam segala apa kerja buat Nabi itu ingat kepada kita umat. Sebab apa Nabi ingat umat? Sebab Nabi cinta kepada kita. Sebab itu dalam perkara-perkara kata Sayyidina Aisyah, Nabi ada perkara-perkara yang disukai oleh Nabi. Contoh di antara perkara yang menjadi hobi dan kesukaan Nabi adalah solat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dijadikan penyejuk mataku yang aku minati adalah solat. Tapi Nabi ni kalau buat amal ibadah sederhana. Kenapa? Sebab bimbang nanti jadi wajib akan menjadi beban kepada umat. Nabi fikir umat juga. Walaupun Nabi minat sesuatu amal itu, Nabi nak buat sungguh-sungguh. Tapi kalau Nabi nak buat, ingatannya umat. Tapi kenapa kita nak buat sesuatu kita tak ingat Nabi SAW? Sebab Nabi cinta kepada kita. Kenapa kita tak balas cinta Nabi SAW? Sebab kalau kita ini cinta kepada Nabi, kita yang untung, bukan Nabi SAW. Cinta kita kepada Nabi pasti akan dibalas oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tempat kita itu akan bersamakan dengan Nabi dengan sebab cinta kita. Seorang Arabi datang masuk ke dalam masjid Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka dia masuk, Nabi sedang berkhutbah, langsung dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila akan berlaku kiamat?" Maka para sahabat tadi yang sedang khusyuk mendengar khutbah Nabi SAW terganggu dengan pertanyaan Arabi itu. Sehingga mereka tengok kepada Arabi itu dengan pandangan yang marah. Pertamanya kerana menyampuk daripada khutbah Nabi SAW, maka dianggap sebagai kurang hajar. Di pertengahan Nabi sedang berkhutbah tanya, apatah lagi memotong daripada mereka sedang asyik ketika itu mendengar khutbah Nabi. Tapi Nabi SAW wajahnya terus tersenyum. Ini akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi tak langsung jawab, tapi Nabi bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kau siapkan untuk menghadapinya?" Iaitu menghadapi yaumul qiyamah itu, akhirat itu. Maka Arabi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tak sediakan dengan banyak solat sunat, aku tak sediakan dengan banyak puasa sunat. Tapi sungguh aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Apa kata baginda Rasulullah SAW? Nabi tak mengatakan tak boleh, kena banyak solat, kena banyak-banyak puasa, kena banyak-banyak zikir, kena banyak-banyak. Nabi nak bagi tahu betapa besarnya kuasa dan peranan cinta itu yang akan menyerap masuk ke dalam hati seseorang. Apabila ianya singgah masuk ke dalam hati, maka pasti dia akan membuahkan sesuatu yang sangat hebat daripada orang yang dia cintai. Kata baginda Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat tadi yang sedang menyinga wajah mereka, nak marah, kalau boleh nak pukul kepada Arabi itu dengan sikap dia, terbalik menjadi orang yang berterima kasih kepada Arabi itu dengan soalannya, sehingga mereka mendapat satu tips ataupun satu jalan yang dipandu oleh Nabi, iaitu seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik ketika mendengar daripada apa yang disebutkan oleh Nabi, tak ada yang lebih menggembirakanku setelah Islam berbanding dari perkataan Nabi yang mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, kerana saya yakin, kata Anas bin Malik, saya pasti akan bersama dengan Nabi, saya pasti bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, saya pasti dengan Sayyidina Umar, sebab saya benar-benar cinta kepada mereka, kata Anas bin Malik. Oleh kerana itu, ceklah dalam hati kita siapa agaknya yang ada dalam hati kita, siapa yang menjadi pujaan hati kita sekarang ini. Siapa agaknya yang menjadi hero dalam hati kita ni agak-agak. Sebab apa? Itulah dia yang akan kita kumpulkan. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nanti akan dibongkarkan kubur semua di tempat masing-masing. Kemudian dikumpulkan satu tempat untuk diperlihatkan amal. Kita nak masuk kelompok yang mana agak-agak. Kelompok itu kita tak boleh pilih dekat sana, tak boleh. Kita tengok, saya nak masuk kelompok Nabi Muhammad tu yang pegang bendera, tak boleh. Masa tu dah tak boleh pilih. Pilihan kita hanya ada dekat sini je.
Pilihan kita hanya ada dekat sini je. Siapa kita nak bersama dekat sana, pilihan kita kat dunia ni. Yang kita suka, yang kita sayang, kita kena pilih dekat dunia. Tak boleh. Pada hari yang Allah tidak akan menghampakan seorang Nabi, walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman yang bersama dengannya. Bersama dengannya bukan dekat sana, dekat sini, bersama dengan Nabi SAW. Yang ni saya sebutkan nak dapat ridha Allah, nak dapat rahmat Allah, yang nak selamat ke akhirat tu, mesti jadikan Nabi contoh tauladan. Nak jadikan Nabi contoh tauladan, jadikan Nabi itu orang yang paling kita cintai. Sebab tu Nabi bagi had, batas. Sebab tu ada orang mengatakan kita ni jangan terlalu sangat cinta kepada Nabi. Okey, baik, saya nak tanya, agak-agak kita dah lulus ke agak-agaknya garis bantuan yang diberikan oleh Nabi di dalam tahap kecintaan kita kepada Nabi? Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada kedua orang tuanya. Dan lebihkah cinta kita kepada Nabi lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita? Kalau belum, jangan cakap banyak tentang cinta itu. Belum lulus lagi cinta kita benar-benar, keimanan kita. Ukuran iman itu diukur dengan kecintaan kita kepada Nabi. Dan tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai aku lebih daripada dia mencintai anaknya. Hari ni buka sekolah kan, kita pun sibuk, anak kita hantar. Bagus lah, sayang memang pun, kita disuruh untuk sayang. Tapi lebih tak cinta kita kepada Nabi, lebih cinta kita kepada anak kita. Ini ukuran iman, bukan ini ukuran iman ni. Dan lebih daripada cintamu kepada seluruh manusia. Cakaplah isteri ke, cakaplah pasal adik-beradik ke, apa saja, siapa statusnya, kamu kena cinta Nabi lebih daripada itu. Agak-agak dah lulus tak cinta kita kepada Nabi untuk ukuran iman yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Katakan wahai Rasulullah, kalau sekiranya ibu atau ayah kamu, anak-anak kamu, adik-adik-beradik kamu, isteri atau suami kamu, keluarga kamu, 5 perkara fitrah yang memang kita kena sayang, yang memang otomatik kita sayang ibu bapa, anak, kita sayang isteri, ayah, suami, kita sayang kepada keluarga, adik-beradik. Tapi 5 perkara ini pun, walaupun memang kamu dituntut untuk cinta dan sayang, kamu tak boleh lebihkan mereka itu daripada cintamu kepada Allah dan Rasul. Mesti Allah dan Rasul lebih daripada itu. Rasulullah mesti lebih daripada itu. Agak-agak kita dah sampai ke tahap itu. Belum lagi dengan perkara-perkara yang mengganggu kepada kita. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kamu kumpul. Agak-agak harta kamu tu yang kamu kumpul, kamu sayang sungguh tu. Adakah Nabi lebih kamu cintai daripada harta kamu tu? Sanggup tak agaknya kamu keluar itu atas asas cintamu kepada baginda Rasulullah seperti mana dibuktikan oleh para sahabat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya. Sanggup tak? Kenapa sanggup? Kerana cintanya kepada Allah dan Rasul melebihi daripada harta dia. Abdurrahman bin Auf pun sampai begitu sekali, banyaknya harta, dia hadiah dan infakkan harta di jalan Allah. Hanya satu perkataan Nabi sebut ketika mana melihat daripada harta banyak, sekian banyak daripada harta yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, seorang peniaga yang cukup istimewa, hebat. Kenapa dia punya perniagaan hebat? Sebab imannya kepada Allah dan Rasul itu teguh. Sebab tu hari ini orang-orang berniaga, kalau betul-betul nak berniaga, nak berjaya, perlu teguh keimanannya kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bayangkan, perniagaannya disebutkan tak pernah rugi. Bahkan satu ketika kerana terlalu banyak keuntungan, dia nak beri peluang kepada peniaga yang lain. Kebun kurma, dia keluar kurma, dia pergi simpan kurma tu. Biasanya orang suka makan kurma fresh ni mahal. Bagi peluang kepada pekebun-pekebun lain yang ada kurma yang fresh ini untuk jual awal supaya dapat keuntungan yang lebih banyak. Dia simpan kurma, dia tak nak jual. Biar tua sikit, tua dah kurang dan murah. Bagi orang-orang yang susah miskin boleh beli. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki dan keuntungan, bukan manusia. Kita ni usaha saja. Tiba-tiba pada musim dan zaman itu, orang-orang dah selalu makan yang fresh. Teringin nak makan yang tua-tua dah. Akhirnya dia punya kurma lebih laku lagi. Ya Allah, dia nak elak jangan bagi terlalu sangat. Punyalah hebatnya orang-orang yang benar yakin kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia sanggup tinggalkan harta dia ketika mana hijrah dulu.
Dia pergi tak ada apa-apa, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Nak bagi separuh harta, dia kata tak ada, bagi satu berapa dinar tu cukup dah. Pergi tunjuk aku pasar untuk meniaga. Masya Allah. Tapi benar-benar imannya kepada Allah dan Rasul. Nah, harta kita agak-agak melebihi tak cinta ke Rasul itu, melebihi daripada harta kita. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kita rasa takut rugi, kita buat strategi, kita rancang, kita susun bagaimana plan untuk kita nak sentiasa untung, takut jangan sampai rugi dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita rancang dan plan di dalam kita ini untuk nak benar-benar taat kepada Allah SWT dalam amal ibadah kita kepada Allah. Bagaimana plan kita di dalam menumbuhkan rasa ingatan dan sentiasa mengikuti contoh Nabi SAW. Kenapa kita tak plan dalam kehidupan kita? Tapi dalam kehidupan kita, kita plan sungguh bagaimana untuk nak berjaya. Target kita capai atau tidak. Kita susun jadual harian kita di dalam hal-hal duniawi. Tapi kita tak susun pun jadual harian kita di dalam hal-hal ukhrawi. Allah terpaksa susun kepada kita 5 waktu solat. Itu yang Allah susun dah wajib untuk kita. Tapi yang lain ekstra sebetulnya kita kena susun. Bila kita baca Quran, bila waktu zikir, bila waktu selawat kepada Nabi SAW, bila waktu kita nak beramal, bila masa sedekah. Ini kalau betul orang yang beriman tahu di sana tempat yang kekal abadi akhirat, pasti sepatutnya dia lebih rancang harian dia itu, jadual-jadual untuk dia buat amalan ukhrawi. Tapi amalan duniawi itu kita tersusun sungguh. Kita buat target, kita buat dia punya untuk capai matlamat dan sebagainya. Sepatutnya kita kena yang lebih utama akhirat. Bukan kita mana nak tinggalkan dunia, tak. Tapi kita kena rancang dengan bijaksana seperti perancangan kita untuk dunia kita. Sepatutnya akhirat lebih daripada itu. Bahkan yang lebih malang lagi, orang sanggup mengorbankan ukhrawinya, akhiratnya kerana untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Penat kerja dunia, tinggal amal ibadat akhirat. Itu banyak orang buat. Jarang orang tinggal dunia kerana penat untuk amal akhirat. Jarang yang tu. Wa amwalun iktaraftumuha wa masakin tardawnaha wa tijaratan takhshawnaha wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu ridai, yang kamu suka. Hari ini kita dapat beli rumah, alhamdulillah, seronok kita hias dengan cantik macam-macam. Langsirnya kalau boleh sebulan sekali tukar, tapi kadang tak apalah, setahun sekali waktu raya. Nak cantik, cushion dan sebagainya. Tapi kita mempercantikkan tak akhlak kita dengan akhlak Nabi, kehidupan kita dengan sunnah Rasulullah. Kenapa kita tak hias diri kita seperti mana kita hias kepada rumah yang kita suka, sayang sangat tu? Kerana apa? Sebab rumah kita lebih sayang daripada sayang kita kepada Allah, lebih sayang daripada sayang kita kepada Nabi SAW. Sedangkan yang melindungi kita bukan je rumah itu sebagai satu syarat saja, wasilah, sebab saja. Tapi yang melindungi kita Allah. Bukankah banyak hari ini rumah-rumah yang hebat besar dan sebagainya pun tak selamat? Sebab lupa bahawa yang memberikan selamat itu Allah SWT. Dan yang memberikan keselamatan itu adalah cara panduan kehidupan Nabi. Sebab tu Nabi kata, nak rumah selamat, masuk dalam rumah baca surah Al-Baqarah. Dilindungi dari gangguan-gangguan, baik itu daripada manusia ataupun jin. Kemudian sebelum tidur baca surah Ayatul Kursi. Masuk rumah, masa Ayatul Kursi akan dilindungi rumahmu. Bahkan dalam hadis mengatakan bukan hanya rumah kita, rumah jiran pun kita pun akan dilindungi oleh Allah. Tapi kita tak baca, kita gantung je. Gantung tu bukannya selesai daripada syarat yang kita katakan tadi itu. Ayat kursi itu melindungi rumah kita. Dah orang empat masuk, dia pula tengok ayat kursi, dia baca Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Kemudian dia niat supaya dia tak ditangkap. Kita yang tolong dia buat apa? Kita kena baca. Sebab apa? Sebab kita kurang nak ikut contoh Nabi SAW. Sebab kita ni, rumah kita sayang, kita hias, kita perelokkan, kita fikir bagaimana nak dekor dia, macam mana kita nak letakkan sini, kadang-kadang ubah begini. Tapi kehidupan kita tak pernah pun hiasi, kita tak pernah pun buat bagaimana untuk kita ni benar-benar taat kepada Allah dan benar-benar mengikuti baginda Rasulullah SAW. Sebab kalau demikian kamu masih lagi belum sampai ke tahap itu, maka pantaran rasul kata Allah, maka nantikanlah suatu ancaman yang besar dan berat daripada Allah SWT ketika Allah mendatangkan urusan.
dan Allah tak menyukai dan mencintai kepada orang-orang yang fasik. Hadirin, hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita kena ukur betul-betul diri kita ini. Sebab kita akan diukur nanti keberadaan kita di akhirat di hadapan Allah. Kalaulah kata Nabi Muhammad SAW ketika diceritakan tentang orang yang nanti akan menghadap di hadapan Allah, Nabi mengatakan yang akan menghadap di antaranya para anbiya wal mursalin, di antaranya Nabi Isa ketika mana berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, cerita keadaan Nabi Isa ketika berdiri di depan Allah. Jika Allah menyatakan, wahai Isa, kenapakah kaummu itu menganggapmu sebagai anakku ataupun kepada anak Tuhan? Nabi Isa ketika dengar soalan itu, dia terduduk di atas kedua lutut, dia takut dengan pertanyaan Allah. Takut. Sedangkan bukan salah Nabi Isa pun. Tapi pertanyaan itu menggerunkan Nabi Isa. Agaknya kalau yang berdiri di depan Allah itu kita, apa agaknya keadaan kita? Mampukah kita berdiri di atas kedua lutut, di atas kedua kaki kita? Atau kita akan tersembam di atas kedua lutut? Atau sebaliknya kita akan meniarap di depan itu? Takut dengan pertanyaan Allah. Banyaknya nanti sekian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala amalan dan perbuatan kita. Bagaimana kita nak menghadap kepada Allah? Sebab Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wanzur, ataupun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apakah yang kamu bakal hadapkan di hadapan Allah nanti. Apa agaknya? Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu perbuat. Apa? Soalan dia, apa kita nak hadapkan di hadapan Allah? Adakah kalau kita sekarang diambil oleh Allah, dijemput oleh Allah SWT, agaknya kita ni selamat ke? Adakah agaknya modal untuk kita nak hadapkan di hadapan Allah sehingga Allah redha dan rahmati kepada kita? Sudahkah kita menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan dari kita sehingga kita boleh nanti katakan, ya Allah, aku ikut Rasulullah, aku ikut kekasihmu Nabi Muhammad SAW? Ataupun nanti kita tak mampu nak jawab soalan Allah SWT. Belum nanti dia menghadap kepada Allah di alam barzakh, sudah pun ada yang menanti kepada kita. Wa imma, ianya menjadi raudhatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufarun niran. Alam barzakh nanti, alam kubur, sama ada kubur itu menjadi taman-taman syurga Allah ataupun menjadi lubang neraka. Sebab tu majlis seperti ini penting, sebab majlis ini adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, ini taman syurga. Mudah-mudahan dengan kita sering duduk dalam taman syurga ini, kita dalam kubur pun insya-Allah kubur kita menjadi taman syurga. Jangan pergi tempat-tempat neraka kat dunia ni, lubang-lubang neraka yang ada, takut-takut dalam kubur nanti jadi lubang-lubang neraka nanti. Kata Nabi SAW, semua kamu akan merasakan kesempitan dan dihimpit oleh kubur. Sayyidina Aisyah takut dengar ni, ya Allah, semuakah ya Rasulullah? Semua, kata Nabi SAW. Kalau ada yang pantas dan layak untuk nak dikecualikan dari himpitan kubur itu, la naja Sa'd bin Mu'adz, kata Nabi. Yang paling layak untuk selamat sepatutnya daripada himpitan kubur itu adalah Sa'd bin Mu'adz. Tapi dia pun kena himpitan kubur juga. Untuk pertamanya, kemudian barulah nanti akan menjadi taman syurga dan juga hebat. Tapi pertama semua kena himpitan. Siapa Sa'd bin Mu'adz yang Nabi kata kalau patutnya lepas, dia lepas dulu. Sa'd bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang juga diberikan isyarat syurga oleh Nabi. Ketika dia syahid, Nabi sebut bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala dan 70,000 malaikat menanti kepada bumi. Orang yang Masya Allah, ketika dia meninggal, arasy Allah bergegar, punyalah Allah cinta dan sayang kepada dia. Pun kata Nabi, dia tetap akan kena himpitan kubur itu. Kita ni agak-agak kubur kita macam mana? Kita sibuk dengan rumah kita dekat dunia, kita perelok, kita percantikkan, tapi kita lupa kita akan pindah ke rumah yang lain nanti. Agak-agak rumah kita tu bagaimana keadaan kondisi. Semua itu persiapannya bukan di sana, persiapannya adalah di sini. Sejauh mana kita menjadikan Nabi itu sebagai contoh tauladan. Akhlak Nabi itu akhlak kita.
Contoh kalau apa yang Nabi buat itu apa yang kita buat. Ini yang perlu untuk kita fahami di dalam kita nak supaya mendapatkan kubur ataupun alam barzakh kita selamat. Begitu juga untuk kita selamat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW menyebut tentang keadaan kubur. Nabi mengatakan barang siapa yang selamat daripada tempat ini maka dia selamat di akhirat. Sebab itu Sayyidina Osman kalau lalu kubur dia akan menangis sungguh-sungguh. Dia akan nangis sampai basah janggut dia. Orang kata, wahai Osman, sampai tahap ini ketakutanmu tengok kubur. Kalau bab lain tak ada nangis macam ni. Dia kata sebab aku dengar Nabi sebut tempat inilah yang menentukan nanti di akhirat. Selamat di sini, selamat di akhirat. Agaknya kita kat kubur macam mana nanti. Semua kita akan pergi ke situ. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mudah-mudahan apabila kita sebut bahawa kita ni hidup nak dapat ridha Allah, rahmat Allah, nak dapat itu selamat di akhirat. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada kamu itu ada contoh tauladan terbaik, tak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi itu sebagai contoh tauladan kita. Akhlak Nabi itu ambil, bawa, gunakan di dalam kehidupan kita. Sebab kita ni Nabi itu memang sikit marahnya, tapi kita ni sikit-sikit marah. Nabi sikit makan dia, tapi kita sikit-sikit makan. Kan? Allah, bezanya kita dengan Nabi SAW. Jadi kita kena contoh Nabi SAW ni. Sabar Nabi, tawaduknya Nabi SAW. Nabi dengan sahabatnya menghargai, kasih sayang Nabi SAW. Nabi tak pernah merendahkan kepada orang lain. Semuanya dihargai oleh baginda Rasulullah SAW. Hatta anak-anak yang kecil pun dikasihi oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi mengatakan, Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tak hormat orang yang lebih tua dan tak mengasihi orang yang lebih kecil, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kita cek tengok, kita ni hormat tak dengan orang tua? Kita sayang tak dengan orang yang kecil? Nak digolongkan dengan golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mana keluar ketika dalam peperangan balik, semua orang dah excited balik.